Dia melihat seorang lelaki yang tawaf, kemudian lelaki itu berdoa cukup lama. Cukup lama depan Kaabah. Maka Sayyidina Umar bertanya, wahai anak muda, apa yang kau doakan? Lama sini kau doa. Dia kata, aku hanya memohon satu perkara. Apa dia? Dimasukkan dalam golongan yang sedikit. Seperti mana firman Allah, sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Dia kata gitu. Lepas tu, kalau kita tak dapat latih diri kita, tak ada siapa yang akan remind kita akhir zaman ni. Tak ada kan kawan kita jumpa kita kat pejabat, kau syukur tak ini kau hidup? Soalan ini tak pernah akan kita dapat. Tapi dengan ilmu yang kita pelajari, ilmu ni dia menjadi masuk pada akal, yang mana akal ni dia adalah penasihat kepada hati. Dia jadi wazir, dia jadi penasihat pada hati, dan dia akan menasihat hati, beritahu hati, bagi raja, syukur tak ini? Syukur tak sekarang? Syukur tak akan datang? Kenapa? Itu peranan itu, dia mainkan peranan yang betul. Tapi kalau akal ini tidak diberi input, tidak diberi faham, tidak diberi tahu, tidak diberi bawa untuk memikirkan yang apa saja yang kita dapat hari ini, dan hari-hari mendatang, dan hari-hari yang berlalu, sumber dia satu je, Allah. Sumber dia satu je, Allah. Sebab tu kalau kita baca kalimah syahadat kan, yang melayakkan Allah itu dipanggil Tuhan. Kenapa? Sebab dua perkara yang kita biasa cakap. Satu sebab apa? Dia tak bergantung pada siapa. Dua sifat yang layak panggil ilah. Lagi satu, semua makhluk berharap pada dia. Dia dah sumber. Dia dah sumber bahagia, dia dah sumber rezeki, dia dah sumber kesihatan, dia dah sumber ketenangan, dia dah sumber kebahagiaan, semua dekat dia. Dia memegang semua. Dia berkuasa atas semua perkara. Kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita tak dapat menghayati ni, maknanya rugi kita. Sebab apa? Punca dia kita tak ada ilmu yang boleh menasihati hati kita. Wazir kita tak main peranan. Wazir ni menteri lah. Akal kita tak main peranan. Satu sebab titiknya ilmu, lagi satu tak nak bawa dia ke arah yang betul. Okey. Kita minggu ni kita baca Misbahul Munir. Saya tanya Man kata berhenti kat sini. Betul ke Man? Tiga kan? Oh, online tak keluar slide? Orang online ni pun diam ni. Korang ni ada ke tidak? Ada. Tadi tu bukan dia marah. Oh, takut nak cakap, kena marah. Orang KKR ni baik. Orang stapler Ustaz. Takut nak stapler mulut. Tak ada ambil stapler, dah aku nak stapler mulut orang lain. Ini orang sini baik-baik. Datang sini. Orang sini baik-baik. Jumpa dengan kawan ni baik-baik. Kawan yang baik-baik yang belajar agama. Okey, tengok slide. Tengok slide. Kau pula makan Tutup mic tak? Tutup mic. Online tutup mic. Sakit tinggal sini dengar orang tunggu lesung, dengar orang gong-gong. Kau makan tadi Ustaz. Tengah makan, dengar garpu dulu, mana apa dah tutup mic. Ustaz tak rekod Ustaz. Okey. Tak rekod. Nombor 3. Ustaz tak rekod ke? Rekod. Dikatakan apa yang dikatakan rukun syahadah tu lah, nombor 3. Okey, tak nampak itu kita tengok sini. Ni nampak tak? Kalau saya tak tengok ni kan, saya tak nampak tau. Nampak. Jauh, saya nampak lah. Kalau saya duduk sini, duduk dekat tanda pangkal rumah Alibaba tu, duduk sana tak nampak. Adi nampak ke ni? Tengok mana? Oh, tengok dekat handphone. Mata orang tua tak nampak. Aku nampak lah tapi tak boleh nak baca. Nampak ke? Dia nampak? Tengok laptop. Nampak? Kuat mata. Saya tak nampak. Menetapkan, ini kalau buat apa tu?
N, F, fail. Tadi sini nampak lah. Nombor 3 kan? Betul. Mengisbatkan, menetapkan, meyakinkan. Apa lagi perkataan yang boleh menerangkan isbat ni? Meyakinkan. Menentukan. Siapa yang kena yakin? Apa yang kena yakin? Apa benda yang kena yakin? Tu nak kena faham. Apa? Apa? Hati. Hati. Jawapan dia hati. Meyakinkan. Maknanya yang kena yakin ni hati. Hati kena yakin. Bukan mulut. Kalau yakin ni tasdik. Tasdik ni dia jatuh dekat hati. Kalau mulut, melafazkan. Dia tak kata meyakinkan. Kalau mulut, melafazkan. Kalau hati, meyakinkan. Kalau akal, Menetapkan. memikirkan. Kalau hati, memikirkan. Kalau telinga, mendengarkan. Itu belajar bahasa Melayu. Tapi dalam kitab dulu guru lagi ni lah. Kalau meyakinkan ni, mesti peranan hati. Mesti peranan hati. Sebab apa? Ini bab iman. Bila bab iman, tempatnya iman ini dalam hati. Kalau lidah, melafazkan. Bukan lidah, meyakinkan. Hati, melafazkan. Terbalik. Kalau ngaji kitab bodoh ni kan, kita pun tak ada fikir nak fikir-fikir tau. Betul tak? Kalau kita baca ni kat rumah, meyakinkan, tak ada fikir pula hati ni peranan. Betul tak? Kalau duduk baca kat rumah lah. Tapi kalau baca kat pondok, guru-guru pondok ni, dia kata satu perkataan ni tembus 10 kata. Satu perkataan ni tembus 10. Lepas tu nak kena baca word by word kan. One by one, everything must be understood accordingly. Betul-betul faham. Baru mantap. Menetapkan, meyakinkan. Anggota yang kena yakin itu adalah hati. Okey. Bagaimana hati ini dapat meyakinkan diri dia, diri hati ini, dia mestilah menerima nasihat daripada satu lagi badan, peranan dalam badan, satu lagi anggota dalam badan, anggota itu nama dia? Akal. Anggota itu nama dia akal. Sebab tu akal ini adalah tempat menerima ilmu, memproses ilmu, memaham ilmu. Sebab tu kalau orang gila, dia tak ada akal, dia tak wajib sembahyang sebab dia tak boleh belajar ilmu. Orang gila cakap dengan dia mana dia faham. Itu pentingnya peranan akal. Jangan rosakkan akal. Ambil benda-benda memabukkan, ambil benda-benda yang boleh menghayalkan apa benda itu, hukum dia haram. Tak boleh lah. Kenapa? Akal ni tempat dia terima ilmu dan dia diberi faham pada akal dan dia yang menasihatkan, yang menghantarkan kepada hati untuk hati itu melahirkan rasa yakin. Itu perkataan kena faham betul. Okey. Hati apa yang, jenis hati macam mana yang boleh yakin? Jazam. Jenis hatinya macam mana? Dulu guru kata apa? Hati nurani. Hati ni ada jenis. Ada hati ni jenis dia yang boleh faham agama ni nurani. Nurani ni daripada perkataan nur. Nur ni apa? Cahaya. Ya. Dulu saya ada kawan kat pejabat nama dia Nur Cahaya. Saya jumpa dia kata bercahaya-cahaya. Ni mak saya bagi nama gini. Haji dia kata Nur Cahaya. Dia bos HR Penang. HR Penang tu, kawasan Penang Kedah tu dia bos. Nur Cahaya nama dia. Jadi cahaya tu nur tu. Bagaimana hati ini boleh ada nur? Bila dia tak gelap. Lawan terang ni gelap.
Apa punca hati gelap? Yang kita dah tahu cakap lah. Dah tahulah kan. Apa punca dia? Bentuk utama dia apa ni? Apa punca itu ada hati itu ada titik-titik hitam yang menggelapkan dia. Apa dia? Apa punca dia? Yang sangatnya dosa. Dosa. Dosa yang buat hati dia gelap. Bila hati dia gelap, macam mana dia nak dapat nur? Tak ada cahaya. Sebab dikatakan hati yang boleh rasa Allah ini wujud, hati yang boleh isbatkan apa saja yang patut diisbatkan, diyakinkan dengan Allah, hati ini adalah dikatakan guru-guru kata apa? Hati nurani. Bukan hati, ada jenis-jenis hati yang dia tak boleh terima. Dia tak dapat yakin. Hati apa? Hati yang berlandaskan nafsu. Satu. Hati yang telah dikawal oleh syaitan. Dua. Hati yang buat perkara-perkara bid'ah dan dolalah. Itu tiga. Dolalah ni sesat. Hati yang memiliki dolalah. Dia telah disalut oleh benda-benda sesat dalam kehidupan dia. Dia takkan yakin benda ni. Lepas tu hati yang dikatakan itu hatinya nur. Sebab tu dikatakan tertib orang belajar ini dia perlulah membersihkan hatinya selalu. Tertib dia. Supaya hati ni sihat. Macam mana kita bersihkan badan kita supaya jasad kita sihat? Begitulah kita kena bersihkan hati kita supaya hati kita sihat. Supaya dia ada cahaya, dia ada nur dan dia dapat mengisbatkan, meyakinkan, menetapkan apa yang sepatutnya dia yakinkan sebagai orang yang mengucap dua kalimah syahadat. Dulu kan ada kawan bukan Islam masuk Islam. Dia kata saya kena ucap kan, ucap. Dia nak cakap kalimah syahadat, dia tak pandai. Saya dah kena ucap. Dia kata ya, you kena ucap. Dua kalimah syahadat lah dia kata. Saya bagilah, saya bertosit. Saya bagi dia kertas tu. Asyhadu Allah. Ini dia kata ini bukan dua ni banyak lah. Dia kata. Okey, saya tanya akak kalau orang buka Islam dekat ni, kat OP ni, tanya akak. You cakap dua, tapi ni bukan dua. Ni satu, dua, tiga, empat. Nak cakap apa? What actually? Please explain to me. You call it these two kalimah. Apa? Kenapa dua? Kenapa tak? Berapa? Asyhadu Allah kan? Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kata dua. Dia kata dua. Saya pernah dulu orang bukan Islam ni, yang nak masuk Islam ni, yang jumpa kita sebelum masuk Islam ni, dia baca aku naik saksi. Dia kata saya ni, ini mau pergi court dia kata. Dia kata ini mau lapor kat court court, mahkamah. Saya kata tak payah. You lapor dengan saya pun tak apa. Nanti saya bawa you pergi perkim. Nanti ada somebody ambil video, bagi dekat ustaz tu. Nanti ustaz tu tengok video, tengok gambar, dia simpan. Nanti dia proses lah you punya nama kad masuk Islam. Habis ni saksi-saksi ni apa? Tengok. Aku naik saksi. Saksi ni dia kata macam apa? Mahkamah. Macam mahkamah. Pihak pembela memanggil saksi ke-8. Tu. Pihak pendakwa memanggil saksi ke-3 untuk berketerangan. Betul tak? Habis saksi apa? Kita kata saksi lah. Lihat. Tuhan boleh lihat dia kata. Nabi Muhammad tak nampak pun dah mati kan dia kata. Okey, apa nak explain? Saya kata kalau tak boleh explain you are very far behind. Tahu? Kita telah ketinggalan jauh daripada apa yang patut kita faham. Dia kata. Dia tengok kita tak boleh terang dia kata, you pun tak faham Tak? Masa tu you have dropped my water face on the floor tau. Air muka jatuh kat lantai You pun tak faham You masuk Islam bila? Jangan kita macam orang masuk Islam. You masuk Islam bila? Tak ada, saya Islam sejak lahir. How old are you? 38. How come 38 years you tak faham? Kalau dia cakap gitu macam kita dengan lempang bodoh. Bodoh. Gitu lah lebih kurang. Pada lahirnya gitulah. You pun tak faham
Oh, macam ni I tak boleh belajar dengan you lah. Macam mana you as a Muslim? Oh, kau dia cakap gitu Oh, dahsyat lah. Saya nak marah dengan dia. Kau cakap banyak kau mengucap belum. Boleh cakap itu dengan dia. Sabar tau. So dia tanya, apa? Ni. Tu yang kena belajar tu. Supaya every word ni, kenapa dua kalimah? Kenapa dua kalimah? Sebenarnya bukan dua kalimah. Dua pengakuan lah. Tapi kenapa ulama' kata kalimah? Ni nak kena faham. Sebab dia benda ni mengisbatkan dua perkara. Tu dua perkara tu. Jadi memudahkan dikatakan kalimah. Satu kalimah Allah, satu kalimah Muhammad. Itu dua kalimah tu. Meyakinkan dua kalimah ni. Satu apa? Dia menyakin Allah ni tiada Tuhan yang disembah dekat Allah. Kedua tu dia yakin apa? Yakin Nabi Muhammad ni lah Rasul. Dia dilantik sebagai Rasulullah, sebagai pesuruh dia. Itu dua kalimah ni Allah dengan Muhammad ni. Betapa hebatnya kalimah ni, kalau orang bukan Islam disebut, dia masuk Islam. Kalau lepas mengucap ni dia masuk Islam, dia jatuh mati, dia masuk syurga. Walaupun dia 60 tahun dia minum arak ke, dia makan benda haram ke dalam Islam kan. Dalam bukan Islam dia. Dia sembah berhala ke apa. Dahsyat, hebatnya kalimah ni. Dia boleh mengubah kehidupan orang di akhirat dan di dunia. Jadi kalau orang dah memang Islam, lahir Islam, patutnya mengucap kalimah ni, dia menambahkan lagi keyakinan dia. Menambahkan isbat dia. Tu kekuatan kalimah syahadat tu. Tapi sebab kita tak faham kan, tak belajar tauhid, kita tak faham, kita rasa kalimah ni hanya biasa-biasa je lah. Tak ada apa-apa kan. Tapi dia mempunyai satu kehebatan yang luar biasa. Itu sampai apa dikatakan afdal zikri annahu la ilaha illallah kan. Ketahuilah seafdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Jadi kita kata sini apa? Rukun syahadah ni, rukun ni makna juzuk. Rukun ni makna sebahagian. Rukun ni maknanya terhenti sesuatu itu tanpanya. Tu makna rukun. Boleh catit ke? Tak boleh catit. Tak catit. Saya dulu belajar kan. Tangan saya laju. Saya tak pandang muka Ustaz. Tak ada masa nak pandang. Dia cakap je, Alhamdulillah hari ini kita jumpa. Saya catit. Alhamdulillah. Saya catit. Macam reporter lah. Kawan sebelah kata, kau ni macam reporter. Ya, aku reporter. Tak ada masa nak kasi dia kat aku. Kadang-kadang waktu tu lah orang edah buku ke tangan, saya tak tulis pun. Ada pula yang edah kacang. Lepas tu kena marah lah Ustaz. Kau nak makan ke? Kau nak terarang ke? Kau belajar, dia kata budak-budak. Ada yang balik umrah pergi edah kurma. Dia tak pergi cukup marah, tak pergi. Kenapa? Dia expect kita, tangan kita tak berhenti tulis. Dulu belajar mana? Macam ni bang. Nak. Bot pun Ustaz tak bangun, buka bot kadang. Dia duduk je. Dan ketahuilah olehmu. Dia kata itu je. Gagau-gagau je. Tapi kalau kita rajin, kita dapatlah. Itu dia kata tu. Tempat isbat itu, tempat yakin itu dalam hati. Okey. Ulang balik lah contohnya. Yang mana? Punca hati jadi gelap tadi. Punca hati jadi gelap. Dosa. Bukan hati gelap tu. Tiga perkara tu bukan hati gelap. Tiga perkara ni hati yang bukan nurani. Hati yang boleh isbat ni nama dia hati nurani. Hati yang tak boleh meyakinkan Allah ini tiga hati. Satu hati syaitan, satu hati nafsu, satu hati dolalah. Apa dolalah? Dolalah ni apa? Sesat. Dia dah pegang fahaman sesat. Tiga hati ni memang dia tak boleh meyakinkan Allah. Dia yakin pun tak kuat. Dia yakin ni tak simpul, dia tak kuat. Sebab tu tauhid ni dikata aqaidul iman. Aqaidul iman ni simpulan iman. Lepas tu jangan salah simpul. Jangan salah simpul. Kalau tauhid salah simpul, dia boleh jadi kufur. Kalau fiqah salah simpul, tu yang kita kata tu. Sunat buat berpahala. Tinggal tak berdosa.
Kesimpulannya, tu contoh simpul tu. Kesimpulan dia, tak payah buat lah Ustaz, relax lah Ustaz, sunat. Tu. Itu bukan salah simpul. Itu nama salah simpul. Itu bukan simpul. Itu salah simpul. Bila dah simpul yang benda kecil itu, alah sunat. Nampak? Kesimpulan dia, alah sunat. Buat tak apa. Kenapa? Alah sunat. Alah sunat. Kata. Saya buat tak apa. Salah simpul lah. Patut simpul apa? Eloklah buat kan sunat. Gitulah faham kita. Eloklah buat kan sunat. Gitulah. Jadi bila simpul tu betul, betul lah. Kalau simpul tak betul, 30 tahun simpul tak betul, nak ungkai balik tu, nak buka tu makan masa. Kau tu nama dia aqaid tu. Aqaid ni akad nikah. Betul tak? Akad nikah, maknanya perjanjian kesimpulan dalam hati ni kena betul. Terutama dari segi tauhid. Memahami fiqah, memahami tasawuf. Tu ilmu fardu'ain ni. Jadi dikatakan meyakinkan dengan hati. Okey. Kalau saya kata gini tadi, ini benda berulang-ulang orang cakap ni. Berulang-ulang. Tauhid ni benda berulang-ulang. Macam kita baca muhimah lah, muhimah pagi kan, online. Dia tak baik-baik cakap, jangan kalau rumah tak pergi ide, jangan berhias ini, jangan gitu, jangan lawan suami. Dia kata benda sama lah. Buka page benda sama. Kadang-kadang hadis lain benda sama. Buka page benda sama. Kenapa? Memang itu nak cakap pun. Macam tauhid ni lah. Dulu kita belajar pun saya pun rasa gitu. Kenapa Ustaz cakap benda sama kadang-kadang? Dah lama, dah kahwin, dah tua-tua macam ni, baru tahu. Rupanya dengan dia mengulang benda sama tu lah melekat dalam kepala otak kita lah. Tanpa dia sedar tau. Okey, dia kata ni, meyakinkan dengan hati. Okey. Tahap yakin yang macam mana? Yang lurus. Jazam. Jazam. Jazam apa? Dan waham. Jazam ni keyakinan yang tidak dicelahi. Percelahi tak? Dia yakin ni, dia tak ada ruang. Kalau ada ruang, tidak dicelahi. Tidak dicelahi. Maknanya kena solid. Solid. Benda kalau solid, dia tak boleh benda ada masuk celah-celah. Ni handphone ni, dia tak boleh masuk celah-celah. Ni apa? Ni nama solid. Ni padu. Maknanya jazam ni keyakinan yang padu. Tak boleh masuk. Tapi kalau keyakinan tu longgar, skru longgar, ada benda longgar, ada benda boleh masuk. Faham? Jadi tak boleh dicelahi oleh syak, zan, waham. Tu dah kena faham 3 perkataan tu dah. Syak ni 50-50. Tak boleh. Tak boleh syak. Zan ni apa? Zan ni berat pada yakin tapi tak 100%. Ada ruang lagi yang tak yakin dalam hati. Waham berat pada tidak yakin. Zan berat pada yakin. Polis lah, dia tangkap orang, dia syak. Bukan dia yakin betul buat. Betul tak? Dia syak dulu. Dia syak. Dia tengok CCTV, dia nampak orang cakap, dia syak dulu. Dia syak, dia tangkap. Dia tangkap, dia tanya lah. Dia tanya apa benda, dia pergi tengok bukti apa benda. Lepas tu zan. Akhirnya tanya-tanya, dia mengaku memang saya buat. Tu yakin. Kau dah faham daripada segi luar dia gitulah. Kenapa kena faham itu? Sebab jangan salah pada jazam. Sebab salah jazam, salah pada rukun syahadah. Salah rukun syahadah tak sah. Tidak sahlah keislaman dia. Walaupun dia lahir Islam. Tak sah lah, dia ragu. Dia ragu. Jadi usaha kita ni, belajar tauhid ni, memantapkan ni lah, keesaan Allah ni. Mantap. Akhirnya kita tak nampak apa-apa lah. Kita nampak nasi lemak, kita ingat Allah. Kenapa kita ingat Allah? Kacang ni dia yang tumbuh, timun ni dia yang hidup, beras ni dia yang tumbuhkan. Kakak yang jual nasi lemak tu pun dia yang cipta. Kederat kakak tu masak nasi lemak pagi tadi pun dia yang bagi.
Sihat, cakap jual lemak tu pun dia bagi. Betul tak? Mana ada benda terlepas ke dia? Tak ada satu pun terlepas ke dia. Jadi bila sampai kat kita, kita makan dengan nama dia Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dengan nama dia. Apa maksud dengan nama dia? Dengan izin dia, dengan rezeki dia, dengan rahmat dia, dengan kasih sayang dia. Ada mehun ke? Tak ada. Kalau makan ingat dia. Kita belajar ni pun dengan izin dia. Betul tak? Kalau kita tak ada sihat, tak datang. Kadang-kadang tak sihat pun datang. Macam orang pergi masjid lah, bukan semua sihat. Orang pergi masjid tu cuba tanya seorang, ada kecil mana dan darah tinggi apa. Tapi yang datang ni bukan sebab sihat. Allah izinkan datang dan dia ada kendak datang. Sama juga. Macam kita lah, kalau kita di departmen lain, kalau bos kata macam ni BPF. Macam Diana BPP, satu bos. Datuk Zarul, satu bos lah. Datuk Zarul yang anjurkan ni sebenarnya. Datuk Zarul masa diikut kelas saya kat Shah Alam kan. Saya dah nak balik, dia datang dengan Arifin. Arifin nak kenal Arifin ni kawan dia lah. Kawan dia dekat UC mana. Dia datang dengan Arifin. Tak, hari Jumaat free tak bagi. Bawa kelas kat office. Tu yang siap tu yang bawa kelas kat sini. Dia yang anjurkan. BPP, BPF tak ada masalah lah. Kalau departmen lain kena minta izin dengan bos Cakap dengan bos. Bos, saya tingkat 7. Apa-apa hal, Roger. Sekarang ni tak boleh lari dah. Handphone ada kan. Dulu saya ingat dulu masa saya kerja 80 saya mula kerja. Kerjanya kerja betul-betul lah. Kalau kerja kilang ni saya cakap lah. Tu SPM semua saya kerja cakap lah. Dulu kami pakai telefon meja. Tak ada handphone. Orang nak call kita, telefon meja tu lah. Mana ada pakai handphone ni? WhatsApp mana ada? SMS tak ada. Pakai meja. Waktu tu tahun 91 ada orang pakai handphone tau. Kita tengok macam monyet tengok bunga lah. Dia cakap itulah. Tengok dia bawa ni supplier ni dia selalu berulang luar negara, Hong Kong, China. Jadi dia masuk office kadang-kadang dia bawa beg. Bukan beg laptop, beg handphone. Sony. Dia bawa. Kali handphone dia berbunyi, satu pejabat dengar macam bunyi burung. Atur. Dulu atur. Kita ni macam monyet tengok, macam monyet tengok bunga. Wah, apa nama dia? Saya lupa nama dia tu. Tapi dia memang baik lah dengan tu. Dia meniaga kan. Ada pula kawan, saya try boleh tak telefon kampung? Wah, telefon kampung. Telefon mak kat Terengganu, kawan saya ni. Mak, ni pakai telefon special ni mak. Sampai dekat tu tau. Sekarang RM38 boleh dapat lah handphone. Betul, memang baru lah. Tapi tak boleh buat apa lah. Boleh call. Dulu kalau orang ada telefon dalam kereta ni, bukan kereta Proton lah. Dia letak kat atas tengah kan. Nampak dia cakap dalam kereta. Nampak macam apa kata. Dulu tak ada perkataan have kan. Nampak macam itulah. Nampak kira orang yang mampu. Mahal 9,990. ROC, Rank of Corners. Rank Corners dulu dia ada joint venture dengan saya punya company buat kerja tu. Jadi bos kata siapa nak tolong jualkan dapat komisen 1%, RM90. Siapa nak jual? Kalau harga mahal 9,990. Bawa beg. Sekarang lama dah berubah lah. Betulnya sekarang pun dah berubah. Dulu jahil, sekarang belajar agama. Sekarang nak belajar agama lagi mudah. YouTube ada. Tapi eloknya tak laki. Kalau belajar dengan YouTube, kalau kita follow satu ustaz dengan YouTube, kita mesti cari jalan jumpa dia. Pergilah jumpa dia kat Kedah ke kat mana ke. Ada orang ikut ustaz ni, Syekh, Tuan Guru Zainul kan. Tuan Zainul pun sekarang dah selalu tak sihat dah. Pergi cari jalan. Ni boleh rentas negeri ni, cari jalan jumpa dia. Tanya dia kat mana, kuliah dia kat mana. Jumpa sekali pun cukup lah. Ustaz, saya ni murid ustaz, saya belajar online. Dia kenal kita, nama saya ni ustaz, saya daripada sini. Cukup lah. Dia kena kenal. Syarat dia nak berkat ni, dia kena kenal kita lah. Saya buat macam itulah.
Ada juga saya belajar dengan online. Begitu jumpa dekat PKM Petani, 2-3 kali jumpa, lama dia kenal kita. Lama dia jemput, datang pondok, datang minum air kat pondok. Pergi pula rumah dia minum. Ni dah kenal lah. Ni nak pergi balik ni. Dah lama tak jumpa guru ni. Nak pergi balik. Guru yang seorang lagi tu, dia datang Kuala Lumpur sebulan kali. Saya memang jumpa setiap bulan. Dulu lah, before PKP. Guru seorang ni, dia banyak ajar kat pondok. Ustaz ni selalu dia tak jumpa. Lepas ni dia nak pergi lah. Bila dia nak pergi. Dia dah ada pondok baru kat Lenggong. Tahu Lenggong tak? Lenggong? Lenggong. Dia memang nak jumpa ni. Kuala Kangsar. Nak tengok Kuala Kangsar. Nak tengok jadual ni. Bolehlah pergi sekejap. Kenapa? Berkat. Itu nama berkat. Jangan pergi jumpa benda-benda lain lah. Elok nak jumpa guru. Banyak kebaikan dia. Tahap yakin. Tahap macam mana menetapkan mesti yakin. Yakin apa? Tak ada dicelahi. Perkataan tu syak, zan, faham. Atau meyakinkan. Menetapkan tu meyakinkan. Tetap ni maknanya tak goyang. Saya ulang lagi. Macam mana dulu guru kata. Apa jazam. Contohnya paling mudah dia kata. Dulu arwah Buya ni Ustaz Ghazali Abdullah. Kat pondok orang panggil dia Buya Ghazali. Dia kata kau bangun pagi. Engkau tengok, engkau dengar orang kata gula ni masin, garam ni manis. Engkau pergi kedai, teh kurang manis, jangan taruh gula banyak-banyak. Orang kedai kata, kalau tak nak manis, kurangkan garam, bukan gula, dia kata. Dia kata gitu, tiba-tiba, semua orang kata. Sampai dia kata peringkat, berjumpa dengan profesor makanan. Profesor kata garam ni manis, gula ni masin. Dia kata gitu. Hari itu tiba-tiba semua berubah. Tapi nama jazam ni kita tetap berpegang gula manis, garam masin. Walaupun semua orang cakap itu. Terbalik. Itu nama jazam. Kenapa? Tak ragu. Tak ragu. Macam saya lah. Saya datang sini dah 8 tahun. Pejabat ni. Dah 8 tahun. Kalau satu hari pejabat ni masih kat sini, saya lalu, ada kawan saya dia kata, inilah Kementerian Kesihatan, dia kata. Saya kata, ni Kementerian Kerja Raya. Tidak, Kementerian Kesihatan. Itu KKM tu. Kementerian Kerja Raya, short form apa? KKM. Jabatan Kerja Raya, JKR. Kalau kementerian, KKR. Dia kata tu Kementerian Kerja R ke apa? Tu rumah sakit dah dia kata. Contoh ni. Bukan cakap orang sakit. Dia mati-mati cakap. Lepas tu kita masuk guard. Mungkin nak pergi Kementerian Kesihatan ke? Ni KKR kan? Bukan, ni Kementerian Kesihatan. Tapi hati kita tetap tidak berubah. Kenapa? Saya yakin ini betul. Atau sampai kita ragu. Aku mimpi ke? Macam mana KKR boleh jadi Kementerian Kesihatan ni? Tempat kuarantin COVID ke apa? Terus balik lah. Dulu masa, ingat tak dulu? Masa satu kes kan? Dulu satu kes, COVID kat sini. Yang kena blok F. Yang Rosman dah bawa kopok tu, ingat tak? Rosman bawa kopok. Ustaz, tak boleh buat kelas lah. Ada kes lah, ingat tak? Rosman bagi kopok, satu bukan ni bawa balik rumah. Kejap je man, 3 hari selesai. Cucu makan. Saya dah syak tau. Kenapa? Saya masuk di parking, saya buka lift. Saya nampak semua pakai mask. Saya kata selama ni dia orang ni tak pakai mask. Ini pakai mask. Dia ada syak lah. Lepas tu Man pun call. Mutada pun call. Kata Ustaz ni tak boleh buat kelas. Ada kes. Selama ni aku tengok orang steady dah pakai mask. Bila seorang kena dah kabut pakai mask. Begitu. Sama juga. Ini tauhid ni. Orang akan kelang kabut. Bila dalam kubur nanti, dia tak boleh jawab Tuhan dia Allah. Kenapa? Dia tak isbat, tak yakinkan masa hidup dia. Dia pun tak tahu macam mana nak yakin. Ni kita belajar tauhid ni. Belajar betul-betul. Okey.
Yakin apa ni nombor 3? Ada perbuatan Allah. Maknanya makhluk ni semuanya Allah cipta. Daripada benda yang besar sampai kuman-kuman yang paling kecil yang tak dapat dilihat oleh mata. Daripada benda yang besar boleh diukur sampai benda tak boleh ukur. Seperti atom dan molekul-molekul. Itu yang dikatakan zarah. Itu nama dia zarah. Zarah ni tak nampak. Kalau ada ulama mencontohkan biji sawi. Tahu biji sawi tak? Tapi kalau dalam Quran kata, kebaikan sebesar zarah pun akan dinilai, kejahatan sebesar zarah pun akan dinilai. Zarah ni maknanya benda halus sangat. Biji sawi tahu pasal mana tak? Biji sawi. Pernah tengok biji sawi? Pergilah kat Giant tu tengok. Tanya budak yang jual tu. Biji sawi mana? Nampak? Biji sawi kau jatuh, kalau nampak kecil. Dia besar ballpoint. Ballpoint yang kita tulis tu, dia besar sikit betul je. Rasulullah kata, siapa yang ada sombong dalam hati dia, ulama terjemahkan sebesar biji sawi, maka haramlah bagi dia syurga. Kita tak belajar sombong ni apa. Ada berapa tanda sombong? Dekat online dah belajar lah. Ada 29 tanda sombong. Satu ada kat kita, dia kata sombong. Takut 29 tanda, kita ada 20. Bukan besar biji sawi. Besar bola rugby, sombong lelaki. Tahu? Dan mati dah kat tu. Allah, ni yang takut. Bacalah tanda tu yang ulama-ulama dah senaraikan tu. Kenapa dia senaraikan? Dia ambil daripada hadis, dia ambil daripada Quran, dia ambil kata ulama dulu, dia compile, dia buat senarai. Checklist, jangan ada. Tu 29 tanda sombong. Dan guru-guru ambil daripada kitab. Dulu kami belajar, kami catat. Takut, kau tengok takut. Tu jaga-jaga lah. Ada perbuatan Allah. Bagaimana turutan ini? Tengok turutan ni. Okey, salahnya ni. Kita kata ni Allah. Apa juga macam lagi terang lah benda ni. Ini apa? Ini kategori apa? Ini nama. Ini nama dia. Ini nama. Muntah ada setengah laptop pula. Macam teman tadi kan, dekat balai polis. Bila saya sambung ni, dekat projektor dia, emak saya jadi macam miring. Dah boleh lah? Dia punya projektor tu Projektor tu kejap keluar biru, kejap keluar orange. Okay. Slide saya kuning, projektor dia orange. Dah boleh kata Ustaz tak nampak, saya tak tahu ni projektor punya hal, bukan saya punya laptop. Lepas tu kan dia keluarkan dia biru, lepas tu kan tiba dia orange, tiba kan, ngeri juga lah. Apa laptop otak apa ni? Ni projektor ni. Sihat lah ni. Bahkan tak sihat juga. Ni okey kot. Ada biji tu biru pula. Biru je. Tulisan tak nampak. Dia kata dah lama tak pakai pula. Kalau tak pakai lama pun dia rosak. Mungkin macam tak pakai lama rosak. Dia pakai rosak. Dia sebenarnya hayat dia. Dia buat ni pun ada hayat dia kan. Kalau benda ni boleh pakai 20 tahun, rugi lah dia. Orang kerja pun boleh pencen. Nama. Ni nama. Ni nama. Kalau kita kata satu lagi, Tuhan. Kalau kita nak buat dia punya kepahaman, nama juga betul. Tuhan ni nama juga. Tapi dia ada pembahagian. Ni nama apa? Ni nama Am. Yang atas zat. Ya.
Nama khas. Khas. Orang online boleh cakap dengan saya, tapi saya tak jawab. Kalau apa-apa cakap. Nak jemput makan kari pub ke, saya boleh cakap. Saya dengar. Aku dengar orang Unyah ada ni. Nama khas, nama am. Okey. Kalau saya kata macam ni, apakah yang melayakkan, apakah kelayakan dia layak dipanggil Tuhan? Apa kelayakan dia dua? Macam kita katalah, apakah kelayakan seseorang itu dia boleh dipanggil IR? IR, jurutera, apa kelayakan dia kena ada? Kau orang IR dia tak tahu. Sertifikat yang telah diluluskan oleh apa? Lembaga jurutera kan? Tapi untuk lembaga jurutera ni keluarkan sertifikat, dia kena lulus apa? Lulus periksa lah. Untuk dia lulus periksa, dia kena duduk periksa. Untuk melayakkan dia duduk periksa, dia kena ada apa? SRP. Tak boleh lah. Kelayakan dia kena ada apa? Kurang-kurang kena ada apa? Ijazah. Betul? Kalau saya salah cakap, sebab saya bukan IR. Saya tak layak untuk masuk IR pun, saya diploma je. Ijazah. Ijazah yang disahkan oleh Malaysia lah. Kalau beli 50 ribu nya, tak boleh lah. Ada ijazah yang valid. Lepas tu kena ada pengalaman kerja. Betul tak? Boleh tak kalau saya semalam dapat degree, hari saya pergi periksa? Tak boleh kan? Berapa tahun kan pengalaman? 5 pun tak ada, 5 cukup. 3 tahun. Kena daftar dengan bot satu hal lah. Nak daftar tu ada degree je kan? Daftar dulu. 3 tahun jadi ahli baru boleh. Maknanya kalau saya dapat degree ni hari, minggu depan saya daftar, 3 tahun saya boleh ambil periksa lah. 3 tahun kalau keempat kerja dah boleh jadi IR lah. Kalau lulus lah. Oh, terlalu mentah. Oh, dia pun matang pula. Maknanya ada IR yang budak-budak, ada IR yang mumayyiz, ada IR yang balik, ada IR yang tua juga. Ada syarat Sebab kalau 3 tahun kalau saya habis degree 24, saya 27, 28 saya IR, saya rasa tak, 3 tahun tak cukup lah. 3 tahun daftar. 5 tahun lah dengan daftar 5 tahun lah. Tapi renew ada pressure tak? Oh, ada benda assignment lah. Oh, maknanya ada site dia kena jaga ke, dia kena hantar laporan lah. Oh, ada point-point. Oh, macam-macam juga. Ingat dia nak dapat CJ dia boleh tunjuk pakai nama IR. Dia kalau dulu saya audit, saya technical auditor kan. Jadi kalau kita nak ambil periksa ni, kalau diploma, any diploma tau, bukan accountancy, any diploma, kita kena ada dulu punya law, 5 years working experience. Kalau degree, 3 tahun kerja juga. Lepas tu kita kena masuk kursus lah. Masuk kursus, kalau nak certified auditor, kena dulu 4 paper. 4 paper. Satu paper ni dia buat 6 bulan sekali, baru buat paper. Jadi nak dapat lulus tu, tapi tak ramai lah. Tak ramai yang certified auditor, tak ramai. Kalau kita daftar je, kita cukup pengalaman kerja, kita beri kursus, kita jadi member je. MIA. Member of Institute. Bukan member. Associate member. Jadi kalau kita buat report, tahu nama, ada dulu associate member lah. Kita buat bracket AIIA. Associate Member Institute International Audit Malaysia. Kita boleh pakai nama tepi lah. Kita chop ke, itulah tu nama tu. Jadi bila kita sign, ada nama kita bracket tu. Macam kita katalah IR. Man IR man, bukan? RI? Republik Indonesia.
Tak apa, IR pun tak apa. Jadi arkitek pun tak apa, jadi apa pun tak apa. Jadi agama jangan lupa lah. Itu yang penting. Okey, ni kelayakan ni. Abang saya IR. Abang saya IR. Dah pencin lah. Kalau doktor DR. Kalau arkitek dia panggil apa? AR? AR? AR apa dulu? Oh AR. Arkitek panggil AR. Kalau doktor DR. Kalau jurutera IR. Oh betul lah tu. SR? SR apa? Surveyor. Tu license surveyor. AF? AF apa? Al-Fadil. Saya tak layak. Saya ni orang biasa, tak ada padil-padil ni, tak ada. Banu Padil mungkin. Dia ada lah, dia punya panggilan-panggilan hormat. Kalau lawyer dia panggil yang arif. Yang arif kan, orang panggil yang arif. Lawyer panggil apa? Singkatan? Ada depan-depan tak? Tak ada. Oh, kalau arkitek AR. Tapi jarang lah nampak nama orang AR depan. Ada? Ada pakai? Official youth. Jangan nama depan GU dah lah. Jahil agama. Takut tu. Kelayakan apa? Dia katakan melayakkan Tuhan itu dia panggil Allah. Kita taruh atas. Taruh atas. Nanti kita nampak dia punya flow tu macam mana. Gini. Oh, tak sia dulu belajar PowerPoint. Satu apa? Tidak mengharap pada sesuatu. Sesuatu yang bersyaik. Tidak mengharap pada sesuatu. Sesuatu ni makhluk lah. Buat makhluk itu. Nombor dua, semua makhluk mengharapkan dia. Bila ada dua qualification ni, kelayakan ni, ini nama dia syarat. Syarat untuk dipanggil ilah. Ni tulis ini. Ni. Syarat untuk dipanggil ilah. Ilah apa? La ilah. La ilah. Ilah ni apa? Tiada Tuhan lah. Ni syarat untuk dipanggil ilah. Macam mana saya katalah syarat untuk dapat IR, syarat untuk dipanggil AR, syarat untuk dipanggil apa-apa lah. Ada syarat dia, tak boleh tukar-tukar kan. Syarat dia. Syarat untuk dipanggil ilah. Apa? Dia tak harap sesiapa. Itu nama dia wani. Tu kita buat dalam bracket ni. Al-wani. Belajar tauhid ni saya lah. Orang lain saya tahu lah. Tauhid ni interesting. Dia interesting kot daripada subjek lain. Sebab apa? Kita nampak benda ni ada dalam kehidupan kita. Ada orang kata, Ustaz, tauhid dia pening lah, tak nampak. Apa tak nampak pula? Dia kata, solat tak apa saya nampak. Tauhid lagi nampak sebenarnya. Dan semua makhluk mengharap pada dia. Mengharapkan dia. Sebab tu dalam ni kita kata sifat makhluk apa nama ni? Al-Fakir. Al-Fakir. Oh, fakir miskin juga tadi lah. Al-Fakir. Tapi Allah itu Al-Ghani. Al-Ghani apa? Dia tidak mengharap kepada apa-apa atau sesiapa. Al-Ghani ni maksudnya terkaya daripada sesuatu. Terkaya ni maksud dia
tidak berharap pada apa-apa. Tak berharap pada siapa. Tidak mengharap apa keadaan. Tidak ada syarat untuk dia berkuasa. Lepas tu, semua makhluk harap pada dia. Bila dia ada kelayakan ni, maka dia dipanggil Tuhan. Ha. Jadi definisi Tuhan apa? Definisi Tuhan itu adalah apa? Yang tidak berharap pada sesiapa, tetapi semua makhluk mengharap pada dia. Itu nama Tuhan. Dan Allah ni apa? Nama dia. Nama apa? Nama bagi zat dia. Nama bagi zat. Lepas tu kita tengok yang pertama kan. Kenapa dia hilang ni? Nampak yang pertama ni? Meyakinkan ada zat. Nampak? Meyakinkan ada zat. Bila ada nama mesti ada zat. Betul? Kita kata laptop. Ni laptop. Ada benda rujuk. Mikrofon. Ni mikrofon. Adi lah tu nama Adi. Ada orang dia. Itu orang dia. Rahman. Itu Rahman. Mutadah. Ni Mutadah. Gitu. Mesti ada benda yang dirujuk pada dia. Sebab apa? Nama. Isim. Kalau tak ada benda dia rujuk, tak ada nama. Tak ada nama. Mesti ada nama dirujuk. Okey, ni. Ni nama khas dia. Ni nama Am. Ni nama Am. Mana bernama Am ni nama khas. Okey. Tapi untuk melayakkan dia dipanggil Tuhan, dia mestilah memiliki syarat ni. Yang mana syarat ini hanya ada pada Allah. Nama yang paling popular, Allah. Nama yang paling mulia disebut, paling agung dan selalu disebut, Allah. Dia memperkenalkan, Rasulullah ni memperkenalkan Allah. Dengan cara apa? Cara ilmu tauhid lah. Jadi syarat. Ini syarat. Ini syarat dia. Okey. Ini. Bila ada nama, kita kata, mesti ada sifat. Bila ada nama, mesti ada sifat. Sifat. Mesti ada benda yang merujuk tu, yang melahirkan sesuatu untuk dikenali. Itu sifat dia. Betul. Antara sifat yang ada pada yang memiliki nama, sifat dia apa? Dia boleh berbuat sesuatu. Ni berbuat. Ini berbuat ni. Ini nama dia perbuatan. Bila ada sifat, akan ada perbuatan. Ini perbuatan pula. Dia punya kefahaman ni, nak faham ni kena faham flow ni lah. Ada perbuatan. Dulu guru bagi contoh pen lah. Dia kata pen. Pen ni apa? Pen ni nama. Apa sifat dia? Sifat dia boleh tulis, dia boleh apa. Dan bila dia ada nama, mesti ada benda yang buat dia. Bila ada benda yang buat dia, tak apa. Adalah kilang buat dia, adalah orang buat dia. Tapi Allah ni tak ada buat dia. Kenapa? Dia tak mengharap siapa-siapa. Kalau macam patung-patung ke, berhala ke, yang disembah oleh orang kafir, dia kena ukir, maknanya dia harap orang ukir dia. Maknanya tak layak dia dengan Tuhan. Dia harap orang angkat dia naik lori, arakkan dia. Dia harap orang jaga dia, yang kena curi. Dia harap orang cuci ke dia, bersih. Dia harap orang masuk, buat tabung untuk maintain dia. Maknanya dia harap sesuatu. Maknanya tak layak dengan Tuhan, tak layak dengan Tuhan. Itu kalau kita nak explain lah pada bukan Islam lah. Explain cara baik lah, jangan gaduh-gaduh kan. Nanti kan kita lain pula. Cerita dengan dia lah, kalau dia ada hati nak mengetahui, kita cerita begitu lah. Dia kata Tuhan tu apa? Ini lah explanation dia. Habis Allah nama dia. Macam kita kata meja. Meja ni nama Am. Meja mesyuarat. Itu nama khas. Nama khas.
Apa melayakkan meja ini dipanggil meja mesyuarat? Mesti ada kelihatan ni kan? Panjang. Lepas tu ada, atas dia ada apa ni? Mikrofon. Itu dalam kaca tu ada apa tu? Kat tengah tu. Ada apa kat tengah tu? Depan nanti tu, apa ni? Kosong. Kadang-kadang wiring. Kadang-kadang ada TV kan? Ada tempat ada TV. Ada TV. Mana ni baru, kalau kita biasa duduk pejabat, kalau kita masuk, kita akan panggil ni meja mesyuaratan. Kalau kita kata kita masuk, ada meja pingpong. Tu bodoh lah. Ada meja pingpong sini. Jauh je meja pingpong ni macam ni boleh lah. Jauh je. Meja pingpong kita tahu kan. Kita masuk je. Tahu lah meja pingpong. Kalau biasa duduk TV lah. Kalau pingpong tak kenal tak tahulah. Ada dia punya apa? Line kan? Ada lah dia punya net tu. Apa yang melayakkan dia jadi meja pingpong? Rupa dia tu. Betul. Apa melayakkan ilah ni? Apa layakkan? Ini kelayakan dia. Yang untuk kenal dia mesti gini. Jadi kalau kita tak ada rasa harap pada dia, maknanya kita ni bukan hamba, kita tak kata dia Allah. Tanpa sedar. Kita harap pada orang. Harap pada orang ni sebab dia. Tapi hati mesti harap dekat dia. Kenapa? Dia Tuhan. Barulah nanti dalam kubur dengan rahmat Allah, bila ni siapa Tuhan kau? Allah. Kenapa? Harapan ni 100%. Dulu pergi site kat Sabah kan. Budak ni budak Johor. Tapi dah lama duduk Sabah lah. Di kampung dia rumah ni kat Labuan. Dia kerja kat Kota Baru. Jadi kau, gunung. Nampaklah puncak gunung. Daripada Kudasang tu. Kita minum. Dia dapat puncak gunung ni dua. Lepas subuh dengan lepas asar. Itu nasib-nasib lah. Kalau kabur, Allah datang ke kabur tak nampak. Gunung. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Kan ada lagu-lagu Sabah ni. Tinggi lagi sayang pada kamu. Ini nyanyi lagu tu. Saya kata apa? Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Tinggi lagi harapan padamu Tuhanku. Wah, best lah lagu ni. Sajalah saya bawa malawak gitulah. Nak dakwah-dakwah sikit dengan dia. Saya kata tinggi Gunung Kinabalu. Tinggi lagi harapan kita kepada Allah. Harap apa? Harap dia ampun, harap dia apa. Ini aku malam minum kau ni dakwah aku je. Kawan lah gurau-gurau kan. Dalam keadaan gurau-gurau tu kita beritahu lah. Tapi kadang-kadang ada yang kalau dah lama tak balik Kota Kinabalu kan. Kadang-kadang kita tu lah. Kau balik kampung kau kisah sama gunung. Kisah sama gunung. Gunung ni memang menjadikan dia orang ni seronok lah katnya. Memang kalau tengok kali pertama tunggu je lah. Tengok, depan mata best. Pergilah jalan atas negeri ni. Pergilah jalan. Ini Putrajaya, Kau Pandan. Kau Pandan, Putrajaya. Putrajaya, Jalan Tangsi. Jalan Tangsi, Kau Pandan. JKR, KKR. Pergilah jalan, pergi jalan. Tengok-tengok, belajar. Macam belajar. Okey. Ini syarat. Ini syarat. Jadi, bila kita kata ada perbuatan, inilah antara benda yang dikatakan kena kita isbat. Bila ada perbuatan, ada satu lagi, apa ni? Flow. The flow ni. Lepas perbuatan, kesan perbuatan. Ni kesan perbuatan. Kesan perbuatan. Perbuatan ni perbuatan Allah lah. Jangan tanya perbuatan apa. Ini kita rujuknya Allah lah. Ada kesan perbuatan. Ini nama dia af'al. Ini nama dia asar. Tapi tulis Melayu tak apalah. Ini nama dia perbuatan. Mesti yakin Allah itu berbuat sesuatu. Dan juga kalau kitabnya ada besar-besar, mesti yakin Allah itu ada kesan perbuatan. Okey. Makhluk ni apa? Dekat mana? Kesan perbuatan Allah. Pokok yang tumbuh ni kesan perbuatan dia. Hasil daripada kudrat dia. Kat sini kita letak kudrat.
ni, boleh faham ke pening? Muka macam muka keruk ni, kening. Boleh faham tak? Boleh faham kan? Ni basic je, basic pemikiran je. Ini metodologi. Metodologi untuk berfikir. Ini ulama-ulama ajar macam ni. Ini yang menjadi kudrat. Betul. Bila Allah itu ada kudrat, kalau kita nak terangkan lagi, dengan kudrat ini, bila Allah ada kuasa, maka dia ada apa? Iradat. Iradat ni apa? Iradat ni apa? Iradat ni? Kehendak. Iradat ni kehendak. Kehendak. Dia ada kehendak. Kudrat ni kuasa. Lawan kudrat ni apa? Benda yang mustahil bagi Allah. Lawan kudrat ni apa? Iradat. Lemah. Kudrat. Lemah. Lemah. Lawan kudrat ni lemah. Kuasa lemah. Kalau kudrat ni kuasa. Maknanya mustahil Allah ni kudrat dia lemah. Wajib ada asal untuk meyakini yang Allah ini adalah dia ada kudrat. Dia ada kuasaan. Daripada kudrat itu lahirnya iradat dia. Dia ada kehendak. Dia ada kehendak nak jadikan tidak, nak hujan ke, nak panas ke, dia ada kehendak. Dia ada kehendak. Maknanya bila dia ada kehendak, maknanya ternafilah, mustahillah bagi Allah itu dia tak ada kehendak. Bila tak ada kehendak, maknanya dia kena ikut somebody, sesuatu untuk dia buat. Untuk dia buat. Maknanya itu sifat lemah. Bila dia terpaksa mengikut sesuatu, telunjuk atau arahan. Lawan daripada iradat ni nama dia apa? Perkataan Melayu, apa yang kita kata? Sifat 20 lah, lawan sifat 20. Lawan daripada iradat ni apa? Tergagah. Tergagah. Tergagah ni apa? Tergagah? Apa tergagah? Dipaksakan, disuruhkan, dipaksakan. Itu tergagah. Dipaksa. Jadi Allah ni dia bukan paksa. Kita ni nak sesuatu, kita minta bukan sebab dapat tu sebab doa kita. Bukan. Tapi Allah berkehendak untuk menjadikan. Dan dia disuruh kita minta dengan dia dengan jalan doa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon dalam pertolongan dengan Allah daripada sabar dan solat. Solat ni adanya kata sembahyang, adanya kata doa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi nak minta tolong Allah ni kena ada dua benda. Satu sabar. Tak sabar tak boleh. Satu lagi doa. Sabar aja tak doa, tak boleh. Doa aja tapi mengamuk, tak boleh. Sabar lah. Jadi lawan dia adalah tergagah. Jadi mestilah dia meyakini pada hati dia dengan jazam yang Allah ini memiliki perbuatan. Jadi tengok pokok tumbuh, yakin kan Allah tumbuhkan. Tengok orang mengandung, yakin Allah yang temukan benih dan jadikan manusia dalam perut mak kita, perut bini kita. Kenapa Allah? Dia ada perbuatan. Kadang-kadang dah masuk benih dalam perut, dah mengandung 6 bulan, meninggal. Dah mengandung 3 bulan, gugur. Miscarriage. Betul perkataan tu? Gugur. Kenapa boleh gugur ni? Kenapa gugur kata? Patutnya hidup. Tak. Harus saja Allah menjadikan buat atau tak buat. Ikut kehendak dia. Ikut kuasa dia, ikut kehendak dia. Nak buat macam mana? Kita boleh cakap. Kalau kita ada tak boleh terima. Tak boleh lah gitu. Betul tak? Sebab itu kehendak kita. Lepas tu orang kata ini semua kehendak Allah. Kan orang tua kata kan, sabarlah. Ini semua kehendak Allah. Kehendak apa? Ini semua iradat Allah. Tapi ada kebaikan. Pasti ada kebaikan sebab Allah itu tidak zalim. Faham dalam itu. Faham dalam itu. Allah itu tidak zalim. Apa jadi itu? Sabar. Kenapa? Ada hikmah. Itu perkataan hikmah tu keluar. Hikmah itulah yang menggunakan hati
Terima takdir itulah yang melunakkan hati supaya jangan menggelabah, jangan marah-marah. Mudah-mudahan itulah hidup kita ni. Jadi dengan kita belajar tauhid ni, dia menetapkan hati kita pada kaedah dan jalan yang sepatutnya kita berada. Jadi tengok pokok kan, pokok tumbuh kan. Tanam bukit, keluar bunga bukit. Allah yang keluarkan. Usaha lah, baja ke apa benda. Kalau baja tak keluar pula bukit. Pergi marah kedai baja. You tipu Boleh je itu. Ada customer sebelah pula. Saya taruh baja tumbuh lah bukit rumah saya. Asal dia tumbuh? Sebelah situ Ustaz. Ni pirate dia kata. Pirate ni tiruan ni dia. Allah yang tumbuhkan. Kalau faham itu, Allah tak tumbuhkan. Kenapa? Harus Allah berbuat dan harus Allah tak berbuat. Kenapa? Dia ada kehendak. Ni nak faham kehendak ni. Okey. Dah 9 suku. Ikut peraturan SOP. 8 suku, 9 suku. InsyaAllah nanti Man tolong Man ingatkan saya Man. Mutada tu ingatkan saya. Kita akan sambung rukun syahadah yang keempat. Panjang cerita rukun syahadah ni. Sebab dia ada kait kefahaman. Jadi bila kita dapatkan kait tu kita kemas lah. Kemas lah, kalau kita boleh kemas. Ilmu kita kemas. InsyaAllah nanti sambung. Lagi 3 minggu boleh balik. Sebelum ni Ustaz. Ya ni. Okey. Ada soalan kan? Ya, Ain. Tak soalan kan? Sini jarang orang tanya soal. Ustaz, slide depan ni Ustaz. Sebab tu saya cakap ada soalan tak? Saya kata tak ada soalan kan? Maknanya dia punya isbat tu tak ada soalan. Bukan isbat tu ada soalan. Apalah, jadi kita faham. Faham kan? Boleh. Masuk kerja kot Ustaz. Masuk kerja kot. Masa kerja? Tak tahulah, tak apalah. Dapat dikit-dikit pun tak apa. Jangan risau, apa tak dapat. Kalau first time dengar tak dapat. Betul tak? Budak main rollerblade. Korang beli rollerblade untuk cucu. Mula main pun jatuh, betul tak? Main skating dulu, jatuh. Salah kaki punggung jatuh. Lama pandai lah. Naik basikal kan? Mula tak pandai, lama pandai lah. Ni sama juga macam belajar. Mula tak nampak apa-apa. Lama insyaAllah dia dapat. Okey. Cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya al-mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.